Penambahbaikan pelantikan hakim di Malaysia. Badan Kehakiman di Malaysia memainkan peranan penting untuk menegakkan perlembagaan, mempertahankan kedaulatan undang-undang dan memastikan bahawa cabang eksekutif dan legislatif tidak menyalahgunakan kuasa mereka. Badan kehakiman yang terlalu dipengaruhi oleh eksekutif dan legislatif tidak akan dapat berfungsi dengan berkesan. Di Malaysia, satu masalah besar adalah bagaimana hakim dilantik. Pelantikan harus bergantung atas merit dan bukannya berdasarkan kecenderungan politik, jantina, bangsa, agama atau hubungan mereka dengan anggota eksekutif. Bahkan di England dan Wales, ada peruntukan bahawa jika dua calon memiliki merit yang setara, calon daripada kumpulan yang lemah atau kurang terwakil akan dilantik. Ini menunjukkan pentingnya memiliki badan kehakiman yang boleh mewakili masyarakat yang pelbagai dan dapat menangani masalah kehakiman dengan tepat. Malaysia mempunyai Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman SPK yang ditubuhkan pada tahun 2009 untuk mengesyorkan nama bagi jawatan kehakiman di mahkamah peringkat atasan. Namun, SPK seperti harimau tanpa taring kerana ia hanya boleh buat cadangan kepada Perdana Menteri dan Perdana Menteri tidak semestinya mengambil cadangan yang dibuatnya. Perdana Menteri dapat menolak cadangan SPK dan membuat pilihannya sendiri. Kita dapat melihat ini berlaku pada tahun 2017 dengan pelantikan Tun Muhammad Raus Sharif dan Tan Sri Zulkifli Ahmad Makinuddin sebagai Ketua Hakim Negara dan Presiden Mahkamah Rayuan pada tahun 2017 yang tidak dicadangkan oleh SPK. Perdana Menteri mempunyai kuasa mutlak untuk melantik 5 daripada 9 anggota Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan boleh memecat 4 daripada 5 anggota tersebut. Bekas pelapor khas mengenai kebebasan hakim dan peguam daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Leandro Despu, menyatakan bahawa eksekutif tidak boleh melantik dan membuang hakim tanpa input Suruhanjaya. Dan sekiranya pembuangan pemecatan perlu dilakukan atas sebab apapun, alasan tersebut harus kukuh dan dimaklumkan kepada umum. Jadi bagaimana kita memperkasakan harimau tak bertaring ini? Bersih 2.0 telah membuat kajian dan telah menghasilkan beberapa cadangan. Pertama, SPK harus diberi status perlembagaan. Ini boleh dilakukan melalui pindaan perkara 122. Kedua, peranan eksekutif dalam pelantikan dan pemecatan hakim harus dibendung. Ketiga, pemilihan anggota SPK harus dilakukan melalui jawatan kuasa pilihan parlimen. Keempat, semua kriteria pelantikan dan pemecatan hakim harus diumumkan. Ini hanyalah ringkasan cadangan yang dibuat oleh Bersih 2.0 untuk memperkasakan sistem kehakiman Malaysia. Untuk maklumat lanjut, sila kunjungi laman web Bersih.